Ini adalah Hyundai Elantra. Jentera CPU dari Korea ni, dia ada satu spek je yang masuk dekat dalam Malaysia. So review kali ni, siapa yang nak beli Elantra, tak payah risau dah. Dalam review ni, semua kita dapat. Dalam video ni, kita akan review bahagian exterior and interior. Lepas tu saya test drive and saya terus bagi scoring. Saya pinjam Hyundai Elantra ni dekat Hyundai Samdabi Arah Damansara. Jadi kepada sesiapa yang nak membeli Hyundai yang terbaru, termasuklah Hyundai Elantra ni, saya letak nombor telefon dekat bawah untuk korang kontak, okey? Siapa kat sini belum ada baju Arilavia? Grab sekarang Myvi terbang ni guys. Stok terhad ni, siapa cepat dia dapat. Peminat kes viral pula, meh follow IG saya. Saya cover isu-isu yang terkini dekat Instagram. Follow terus, okey? Okey, jom kita start. So first, kita tengok dia punya design tu. Design dia memang cukup lawa, cukup kemas, cukup futuristic. Boleh nampak kat sini kita punya design, kita ambil dia punya konsep diamond. Tapi daripada segi dia punya rupa bentuk, saya nampak macam ikan jerung. Oh, nampak ikan jerung dia punya style. Kita ada dia punya grill depan tu macam mulut ikan. Lepas tu mati ikan belah tepi ni. And then satu lagi yang saya rasa nice adalah dia punya garnishing, which is biasanya kalau kita tengok kereta-kereta yang ada kat atas jalan, dia akan bagi garnishing chrome, betul tak? Yang ni dia bagi chrome garnish smoke chrome garnish dia bagi, which is maksudnya dia sama dengan chrome juga, tapi dia punya chrome tu dia tinted. Dia nampak smoke, so dia akan nampak lagi elegan lah dekat dalam kita punya whole body kereta ni. Biasanya kalau bumper berongga-rongga, dia tak ada function pun dekat kereta lain. Namun Hyundai Elantra dia ada real airflow dekat bahagian tepi dia. So kita dapat benefit daripada segi aerodynamic. Tu yang bagus tu. Next thing yang saya suka adalah dia punya bahagian depan ni. Grill dengan headlamp dia merge very nice. Perasan kan dia punya aluran dekat lampu tu complement dengan dia punya grill line. Meleleh babe. Kemudian side tapering Elantra timbul dengan agak mengembang. And taper tu dia still ada kekalkan diamond feel sebab dia mostly dia straight line je. Kalau brand lain kan, kalau dia taper dia kan jenis beralun, membulat macam tu. Tapi Elantra tak. Dia degil, dia nak lurus juga. But it's okay, tak ada hal. Even dia punya door handle pun Elantra dia tak nak pakai handle biasa. Dia nak bersegi-segi juga, macam betul berlian lah. Bucu-bucu tadi diteruskan even dekat sport rim. Memang trend zaman now, Hyundai Elantra akan dipasangkan two-tone rim dengan tayar saiz 17 inci. Macam biasa, logo H pun akan ada dekat center cap. H maksudnya Hyundai. Bumper depan tadi kita dapat real airflow, tapi bukan dekat bahagian sisi belakang Elantra. Bahagian pintu belakang dia bagi plastik cover dengan rupa ala-ala airflow. Walaupun dia tak ada function, tapi dia still nampak yang dia complement lah overall design tu. So very nice. Sama lah dengan dia punya exhaust tip, pun tak real juga. Cuba tengok ni, ketuk-ketuk pun tak ada lubang. Memang macam tu, dia flat je. Bila lah trend ni exhaust tipu-tipu ni nak habis kan. Jadi macam kesian. Yang ni memang berbeza daripada Elantra yang lama lah, which is yang ni adalah 7 generation. Kita boleh nampak kita punya lampu belakang tu, dia punya line untuk lampu belakang tu ala-ala H, which is kat bahagian sisi dia dah ada satu LL and then panjang macam tu. So sebab tu dia panggil H. Sekarang punya style memang macam ni. Kita tengok Sonata pun macam ni, lepas tu Ioniq pun macam ni juga. So dekat bahagian boot, apa yang dia boleh offer pada kita? Untuk sebuah sedan sebesar ini, dia bagi 474 liter boot space. Kalau kata bahasa pasar, bonet belakang. Saya boleh agak kalau kata kita nak colik orang pun, at least 2 orang besar kita dah boleh colik lah untuk kereta ni. So kita boleh bagi anggapan yang ini adalah satu boot yang sangat luas. Dalam bonet depan ni memang nampak agak kemas. Yes, bonet depan. Deal with it. Hyundai Elantra equipped with 1.6G 123 horsepower dengan 154 Nm of torque. On paper dia rendah je, tapi serius, jangan kena tipu. Sekejap lagi kita test drive, tengok macam mana feel dia. Sedap gila. Interior dia pun sama nice macam dekat luar tu. Walaupun Elantra ada satu je varian, namun dari segi interior kita boleh pilih 2 color. So tak adalah Elantra Uncle Kim dengan Elantra Uncle Rama sama sebiji. Dari perhatian saya, untuk seat belakang kita dapat gap dari pintu
ke seat. Gap ni dia menampakkan seat belakang ni dia nampak lagi eksklusif sebab space dia tu besar. And campur pula dengan gap pintu tu sendiri. So gap tu nampakkan yang bahagian belakang Elantra tu dia ada kualiti yang agak baik juga sebenarnya. Rear cover kereta lain biasanya kan dia flat je, sebabkan design eksterior jenis tonggik ke belakang. Yang ni Elantra dia punya rear cover tu dia ada slope yang agak besar. So bila kita drive, bila kita memandu, rear view vision tu dia tak teruk. Tapi kita kena hati-hati sikit sebab bahagian bawah rear view tu tak cukup dalam. Itu satu je lah. And then kita dapat aircon belakang, speaker belakang, macam biasalah untuk bahagian sini. And then apa lagi yang saya suka adalah dia punya opening untuk pintu Elantra ni. Yang dia ni kita nampak memang bagus satu dia punya opening. Biasa kalau kereta nak buka pintu, dia buka sikit dia. Yang ni dia boleh buka sampai hampir 90 darjah. Hampir 90 darjah. Which is very big lah. So kalau kita check kereta-kereta lain, memang tak seluas ni. Macam biasa kita akan test kita punya headroom dan juga legroom lah. Walaupun dia membujur ke belakang, melepih ke belakang, still saya punya headroom untuk orang yang 180 tinggi ni pun okey, tiada masalah. Plus dia punya legroom yang besar sebenarnya. Legroom dia ni very nice. And even kita dapat hard cover pada bahagian belakang untuk seat depan ni. Saya berminat dengan driver seat Elantra ni. Satu sebab dia design, design lawa. Satu lagi sebab kerusi dia sendiri ni ada aircon. Ada aircon babe. Nak panas, adjust panas. Nak sejuk, adjust sejuk. Kemudian kita dikurniakan full digital gauge cluster. So kita boleh adjust 4 rupa untuk kita punya gauge cluster. Nak bulat ke, nak petak ke, pilihlah satu, pilih. Middle console pula memang 100% Continental look. Sebiji. Tapi tak terkejut pun sebab designer Hyundai sekarang adalah former head designer Volkswagen. So Audi, Lambo semua datang daripada designer yang sama dengan Hyundai Elantra ni. Sebab apa? Sebab Audi, Lambo kan parent company dia adalah Volkswagen. Kalau kita punya cawan tu pendek sangat, kita boleh tarik ni. Kita pusing je. Tada, dia akan stop kat situ. So kita boleh letak barang-barang yang pendek lah. Dan kalau kita beli yang Starbucks yang tenggelam-tenggelam yang dalam-dalam, pusing je. Dalam. Ya. Side Twitter pun, side Twitter ala-ala Continental juga. Sekali tengok sebiji macam C-Class punya bermister tu. Sama kan? Apa lagi sebab kita nak kena beli Hyundai Elantra ni? Antara sebab lain adalah first, kita punya safety features. Memang ada banyak safety features yang penting dan juga kita perlukan. Untuk kereta harga macam ni dah banyak lah safety macam ni. Macam contoh kita ada blind spot, rear cross traffic alert. Benda-benda tu memang kita dapat semua. Adaptive cruise control, lane keep assist. Memang benda-benda yang agak dekat dengan Tesla lah. The closest thing we got to Tesla. Tapi apa yang kereta ni ada tak ada pada kereta lain, which is some selling point adalah kita ada driver attention warning. Maksud dia apa? Maksud dia kalau kata kita dah drive berjam-jam, nanti dia akan keluar satu logo kopi. Dia akan keluar satu warning mengatakan yang kita dah drive terlalu lama. So dia akan suruh kita cari arena dan juga benda tepi. Very good thing, dia akan, itu safety yang sangat baik lah. Sebab selalu safety untuk kereta je. Ni jaga safety untuk driver sekali. And then kita ada safe exit warning. Dia akan check dulu sekeliling dia, adakah safe untuk kita buka pintu. Kalau kata kita tarik je pintu, tiba-tiba ada benda nak lalu, dia akan bagi warning, dia tak bagi keluar. Tu bagus tu. And then kalau kata kita nak connect kita punya CarPlay, kita nak connect kita punya Android Auto kan, kadang-kadang leceh. Memang dia kata kereta ni ada benda semua, tapi Lala tak pakai pun. Sebab apa? Sebab leceh bagai-bagai. Yang ni jangan risau, connect dengan Bluetooth terus. Itulah benda-benda yang sangat hebat dia. Benda-benda ni semua macam convenience lah untuk kita. And plus kita ada 4 drive mode. 4 drive mode. Biasa kita ada 3 kan? Eco, normal, sport mode. Biasa Hyundai dia akan bagi satu lagi, smart mode. Smart mode ni maknanya kalau tekan sikit eco mode, tekan biasa normal mode, kita tekan lebih dia akan jadi sport mode. Dah tak payah tukar-tukar dah. Another thing yang best dekat dalam Hyundai Elantra is steering ergonomic. Dia macam tahu je bila kita pegang steering masa malas, kita pegang dekat situ. Jadi siap ada rubber lagi kat situ. And siap ada heater kalau kita drive masa sejuk tu. Yang tu yang best sebab tak semua kereta ada steering heater. Steering ada pemanas. Kaki driver memang luas lah. Tengok ni, kangkang habis. Boleh lunjuk depan lagi.
Driver yang badan besar sure tak akan ada isu dekat bahagian kaki. And untuk picu pintu ni first time saya jumpa yang rendah macam ni. Kat Paras Peha je dia punya location tu. Tapi yang peliknya rasa macam rasa macam sesuai lah dia duduk kat situ. So, jom kita test drive, geng. Jom. Kita punya first impression untuk Hyundai Elantra 2020-2021 ni agak baik juga pada saya. Sebab design yang dibagi dekat bahagian interior ni satu impression yang sangat baik lah. Steering position, everything is very good shape lah. Macam sebelum ni saya ada review kereta yang agak tinggi, so saya punya pemandangan pada bahagian bawah tu sedikit terganggu. Tapi untuk kereta Elantra ni, walaupun dia manjang dan juga lebar, tapi bahagian bawah tu tak ada gangguan macam mana kereta yang ada sebelum ni lah. Kereta ni sitting position dia saya boleh rasa rendah. Feeling untuk bawa kereta ni agak sporty lah. Dengan kita punya seat pun, kita punya kaki pun boleh menunjuk ke depan macam tu. So jom kita try masuk sport mode. Kita dengar macam mana bunyi dia. Jom. So dia pada 5 RPM ke 6 RPM tu dia dah boleh tukar gear. Dari segi cornering dia tak ada goyang. Dia ada sedikit goyang, dia ada terasa sedikit body roll, tapi it's fine. Okey, tak ada masalah. Ngauman dia ni memang kencang lah. Ngauman dia sedap. Kita tukar balik lah. Kita buat balik smart mode. Okey. Semua pemandangan memang clear kecuali pada bahagian belakang tu saja kita rasa sedikit kecil. Tapi so far kita boleh nampak besar, luas sebenarnya bahagian belakang kita boleh tengok. Cuma kecil sikit je daripada biasa. First adalah kita punya exterior dan interior. Exterior dan interior saya akan letakkan pada 9/10. Agak tinggi juga. Saya sangat sukakan dia punya exterior dan juga interior ni. Bahagian exterior tu memang saya suka gila. Bahagian dalam pun saya suka gila. Tapi kenapa tak cukup 1/10 tu? Sebab apa? Sebab saya punya H pada bahagian belakang tu lah yang saya sendiri. Benda ni subjektif kan? Saya sendiri tak suka. Tapi everything else semua saya suka gila. Harga dia 158,888. Itu body price lah, tak termasuk insurans bagai. So harga dia kita boleh kata sedikit mahal. Agak mahal lah daripada kereta-kereta yang lain segmen dia. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia adalah sebuah CBU, which is dia pasang dekat Korea, datang sini terus. Dia punya quality tu memang is there lah. Tapi sebabkan dia terlalu mahal, saya akan letakkan pada 4/10. Itu ialah kekurangan Elantra ni sebenarnya. Dari segi comfort saya akan letakkan pada 8/10. Sebab walaupun kereta ni lepeh, walaupun kereta ni rendah daripada luaran, bila kita masuk dalam ni semuanya rasa luas. Memang luas. Saya ketinggian 180 nampak ni. Memang rasa kita punya seat tadi dah tengok kan, kita punya gambar tadi, kita punya video tadi memang cukup luas. Memang besar gila. Everything is nice. Even belakang tu pun kita dapat aircon, kita dapat speaker, everything is good. Yang saya tengah duduk ni bukan seat biasa, semi bucket seat. Semi bucket seat ni memudahkan kita untuk corner. And then comfort daripada segi pandangan, tu semua baik belaka lah. Handling and acceleration saya akan letakkan pada 7/10. Dekat on paper dia tulis 120 horsepower, 123 horsepower, Newton meter of torque 153 macam tu. Tapi masa saya tekan sport mode, macam lebih je sebenarnya. Macam on paper memang tak kena lah. Sebab kita atas jalan memang lain. Memang laju kereta ni. Memang betul pun lain. 120 macam nipu. 123 macam tak logik. Macam tak logik. Sekali bawa ni bukanlah 123 ni. Dari segi value, saya akan letakkan pada 6/10. Sebab apa? Sebab yelah dia bukannya kereta macam Toyota, Lexus apa yang ada after sale value betul-betul gah macam tu. Tapi kita kena ingat yang kereta-kereta Korea, Kia dan juga Hyundai sekarang dia dah mula start tau. Untuk quality tu dia dah mula masuk dekat dalam top 5 macam tu. Jadi kita boleh expect yang kereta model-model ni pada 5-6 tahun lagi dia akan hold value lebih sikit lah. Nak tak rendah sangat pun tak boleh sebab dia dah tak duduk macam sebelum ni. Nak tak tinggi sangat pun tak boleh. Last sekali, adakah kereta ni boleh dibuat sebagai daily? Kalau kita tengok balik comfort, and then kalau kita check balik kita punya fuel consumption, kereta ni rendah tau. Rendah. And then dia punya kereta ni agak comfort. Kita punya pemandangan very clear. So saya akan letakkan daily ni pada
80/10. Sebab kereta ni memang sangat sesuai untuk di daily. Sebab apa? Sebab yang saya cakap tadi tu semua. And then kalau kata untuk family car apa semua, memang bagus untuk kereta ni. Overall, pada pendapat saya, kereta ni sesuai untuk orang yang profesional, orang yang pakai kod pergi kerja. Kereta ni memang sesuai. Sebab kereta ni nampak smart, nampak gah. Kalau nak close sales, pakai kereta ni. Elantra ni memang smart. Lain. And then kereta ni lain pada lain. Sesiapa yang minatkan design yang futuristic, this is the car. Elantra yang sebelum-sebelum ni pun kereta yang nampak futuristik masa zaman dia kan. Sama macam Elantra yang masa ni. Keluarga kecil, macam contohnya 3-4 orang, mak ayah, anak seorang. Kereta ni sesuai kat. Sebab apa? Sebab bonet belakang ni tu besar. Tadi dah tengok kan, saya masuk dekat dalam kereta tu, masuk dekat bonet belakang Elantra. Very nice. So itu saja review saya pada hari ni. Sesiapa yang tak subscribe lagi dekat channel ni, sila subscribe sekarang. Sebab kalau tak subscribe, kan terlepas pula video macam ni nanti. Follow Instagram saya sebab kalau nak tengok benda-benda viral, follow Instagram dan juga beli merchandise Rilavia. Beli Rilavia Bib. Okay? Beli. Yes. So jumpa lagi lepas ni. Bye. Oh je.